الحمد لله الذي أحضرنا وإياكم مجالس العنايات والرعايات والصلاة على المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita di tempat yang dapat inayah pandangan daripada Allah Subhanahu wa taala, di tempat yang diucapkan salawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. هذه المجالس النورانية التي يرعى المولى سبحانه وتعالى الحاضرين فيها والمترددين إليها بشهادة المصطفى الأعظم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Majlis yang seperti ini majlis yang penuh cahaya yang akan mendapatkan saksi daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dapat pengawasan daripada Allah Subhanahu wa taala bagi sesiapa yang hadir dan sentiasa hadir. وقد كشف المولى لنبيه محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عظمة هذه المجالس عندما يجتمع المؤمنون المسلمون الموحدون المحبون الصالحون على ذكر الله جل في علاه ومحبة نبيه محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap orang yang berkumpul, orang muslim, orang yang menyatukan Allah Subhanahu wa taala, mengisahkan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang saleh, orang-orang yang sentiasa berkumpul, itu adalah bukti bahwasanya kecintaan mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena dapat memberikan kepada kita karunia dan kemuliaan majlis-majlis semacam ini. Dan itu juga ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keagungan majlis-majlis seperti ini, dan masih banyak lagi perkara-perkara yang gaib yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anna al-malaika at-tahirin al-'idham al-musharrafin yahdurun hadhihi al-majalis. Bahwasanya malaikat-malaikat yang suci daripada Allah Subhanahu wa taala selalu sentiasa hadir di majlis-majlis seperti ini. Wal muqarrabun al-abrar ya'rifun mata bada'at tahdhur al-malaika wa kayf tahdhur al-malaika wa mata tansarifu al-malaika. Dan kemudian orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, mereka tahu bila malaikat itu sampai, bila malaikat itu ikut hadir, dan bila malaikat itu pergi dan selesai daripada majlis ini. Wal ulama al-akharun ya'rifun hadha min kalam al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam walakinnahum la yushahidun hadha. Sebagian daripada ulama juga meyakini bahwasanya malaikat itu ada, tapi mereka tak dapat melihat malaikat itu bila sampai. وسواء المسلم شاهد أم لم يشاهد فهو متيقن أن الملائكة الطاهرين الكرام يحضرون هذه المجالس المعطرة بروح النبي محمد صلى الله عليه وسلم المنورة بذكر الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. Dan kemudian tidaklah setiap muslim dia kena betul-betul yakin, baik dia yang dapat melihat malaikat atau tak dapat melihat malaikat, yakin bahwasanya malaikat itu hadir di majlis seperti ini, kerana majlis seperti ini wangi kerana disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فتفكروا في الرعايات الإلهية للأمة المحمدية لأفراد الأمة المحمدية عندما يحضر واحد منهم مجلسا من مثل هذه المجالس. Maka coba tengok perhatiannya Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masing-masing akan mendapatkan bahagian daripada majlis-majlis ini. حتى عندما يحضر ذلك المجلس لحاجة تناديها الملائكة وتقول هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. حتى لو حضر لحاجة المولى عز وجل يقول هم القوم لا يشقى بهم جليسهم لأن الرحمات التي فيها كبيرة لا يشقى من حضرها ولو عابرا ولو لحاجة. Dan kemudian kerana majlis ini majlis yang sangat agung, majlis yang sangat mulia, meskipun ada yang hadir dekat sini ada maksud tertentu, tapi dia tetap hadir pada majlis ini, telah disebutkan bahwasanya mereka adalah suatu kaum yang tak akan pernah celaka orang yang duduk bersama mereka. Meskipun mereka hanya lalu saja dekat majlis seperti ini, mereka akan mendapatkan bagian karena rahmat Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat banyak di majlis macam ini. وفي رواية أخرى يقول المولى عز وجل أن قوموا مغفورا لكم ويذكر درجة المغفرة العالية أن بدلت سيئاتكم حسنات. Dan kemudian وهذه درجة ورتبة عالية من أنواع المغفرة ليست عدم المؤاخذة ولكن تحول السيئات إلى حسنات. اللهم حول سيئاتنا إلى حسنات وعاداتنا إلى عبادات يا أكرم الأكرمين. Dan kemudian ada lagi riwayat yang menyatakan setiap kita selepas selesai daripada majlis-majlis ini dikatakan, bangunlah kalian kembali ke rumah kalian dalam keadaan dosa kalian telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian bukan berarti ketika diampunkan dosa kita Allah nak balas perbuatan jahat kita dengan perbuatan jahat yang lain, tapi
Allah Subhanahu wa taala balas perbuatan jahat kita ditukar dengan kebaikan-kebaikan sehingga kita mendapatkan kelebihan yang ganda semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala merubah kejahatan-kejahatan kita dengan kebaikan dan memberikan kita rahmat Allah Subhanahu wa taala. وتبديل السيئات إلى حسنات هذا مقام المحبوبين عند الله سبحانه وتعالى. أكثر المسلمين الله يغفر لهم ويسامحهم ولكن المحبوبين يبدل سيئاتهم إلى حسنات. فانظر كيف إذا حضر المؤمن والمسلم هذه المجالس تبدل سيئاته إلى حسنات. Dan kemudian yang namanya kedudukan Allah menggantikan kesalahan mereka dengan kebaikan kepada mereka, itu adalah kedudukan yang tertinggi, kedudukan makam orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memaafkan dan Allah mengampunkan semuanya, tapi ketika seseorang mendapat balasan kejahatan mereka dibalas oleh kebaikan, maka itu kedudukan yang sangat tinggi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk golongan orang-orang mahbubin. وهذا كلام حق ومؤكد فأن الإنسان قد يعمل سيئات وهو لا يشعر بها ولا يدري بها ولا يظن أنها سيئات فتكتب في صحائفه، فإذا حضر هذه المجالس محيت السيئات كلها فيقوم وقد محيت سيئاته، وإن كان صادقا في الحضور يقوم وقد بدلت سيئاته إلى حسنات. Dan kemudian kita selaku manusia, boleh jadi kita berbuat salah tapi kita tak sedar. Boleh jadi kita sentiasa melakukan kesalahan-kesalahan tanpa kita sadari kita ini berbuat salah. Tapi bagi sesiapa mereka yang hadir di majlis ini, selesai daripada majlis ini, Allah akan hapus semua kesalahan-kesalahan tadi. Dan barang siapa yang hadir di majlis ini betul-betul jujur kerana hadir ini ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan tukar kesalahan-kesalahan tadi dengan kebaikan-kebaikan yang lain pada halaman pahala-pahala dia. ولا يوجد عمل من الأعمال الأخرى الصالحة التي يبدل الله فيها السيئات إلى حسنات إلا مجالس الذكر هذه والتوبة النصوح. Dan kemudian ada dua tempat yang tidak mungkin kita mendapatkan benda tadi, yaitu digantikan kesalahan kita dengan kebaikan, kecuali ketika kita hadir di majlis-majlis macam ni, dan yang kedua ketika kita betul-betul bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. وإذا حضرت الملائكة معنا وحفونا حلقا يمدون ببركاتهم، يمدون بدعواتهم، يمدون بأنوارهم، يمدون بنفحاتهم، وإن كان الناس لا يشعرون بنفحات الملائكة وبركات الملائكة. Dan kemudian kalau kita hadir di majlis-majlis seperti ini, majlis yang dihadiri oleh para malaikat akan memberikan rahmatnya, para malaikat akan memintakan bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada majlis-majlis ini, dan yang hadir di majlis ini, meskipun yang hadir di majlis ini tidak merasakan perkara tersebut. وهذا فائدة حضور الملائكة أنهم يستغفرون للحاضرين ويدعونهم ويعطونهم البركات وهم لا يشعرون. Dan kemudian salah satu faedah daripada kita hadir majlis ini adalah malaikat itu hadir di sini, faedahnya mereka memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita dan memintakan rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita, meskipun mereka yang hadir tidak merasakan perkara ini. وبعض المسلمين لا يعلمون أن الملائكة تحضر في هذا، وبعضهم يعلم ولكنه لا يشعر أن الملائكة تحضر معه إلا إذا نور قلبه وطهره ونظفه بالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Dan sebagian orang muslim tahu malaikat itu hadir di majlis ini. Dan sebagian orang muslim tahu malaikat hadir di tempat ini tapi dia tidak merasakan. Dan sebagian orang muslim tahu malaikat ini hadir di tempat ini dan dapat melihat, dan sebagian tak dapat melihat karena mungkin belum bersih hatinya. Dan macam mana cara kita nak dapat melihat malaikat? Kita bersihkan hati kita, sucikan hati kita dengan banyak bersalawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فإذا استشعرنا أن الملائكة الكرام الطاهرين المحبوبين عند الله معنا وحوالينا لا نريد أن نفارقهم ولا نريد أن ينتهي المجلس لأنهم يمدوننا بالبركات والرحمات. Dan kemudian kalau kita dah mengetahui majlis ini malaikat ada di kawasan kita, di sekelilingan kita, maka hendaklah kita tak nak berpisah dengan para malaikat. Sebab para malaikat akan mintakan ampun kita kepada Allah, akan mintakan rahmat kita kepada Allah, dan akan mintakan bantuan untuk kita kepada Allah Subhanahu wa taala. وهؤلاء طائفة خاصة من الملائكة يحضرون مجالس الذكر غير الملائكة الآخرين. Dan kemudian ada beberapa malaikat khas yang tugas dia kerja dia hanya untuk hadir di majlis seperti ini, selain daripada malaikat-malaikat yang lain. لأننا نحن أمة محبوبة عند الله ببركة النبي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وعلامة محبة الله لهذه الأمة أن الملائكة العظام المعصومين يستغفرون لهذه الأمة في الأرض، أهل مجالس الذكر وأهل مجالس الخير وأهل الطاعة. Sebab kita ini adalah umat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan buktinya malaikat yang maksum tidak pernah berbuat dosa, Allah Subhanahu wa taala kirim mereka
untuk hadir di majlis ini dan mereka akan memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita dan memintakan kepada Allah Subhanahu wa taala rahmat untuk kita semua. لذلك نحن دائما في دورات مع الملائكة وفي لقاءات مع الملائكة ونحن لا نشعر بهذه الملائكة المؤيدين بها من الله سبحانه وتعالى ببركة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. Dan kemudian berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita ni sentiasa hidup bersama malaikat. Kita sentiasa ada temu juga dengan malaikat. Kita sentiasa berjumpa dengan malaikat tapi kita tak merasakan perkara tersebut. نحن عندما انتهينا من صلاة العشاء وسلمنا السلام عليكم ورحمة الله مدة الأذكار كانت ملائكة خاصة تدعو لكل واحد اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم تب عليه اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم تب عليه. الأول الذين يسمعون هذا لا يقومون من مصلاهم أبدا يجلسون الوقت كله في مصلاهم. Dan kemudian beliau mengatakan tadi ketika kita selesai sholat, selepas salam dan kemudian membaca zikir selepas sholat, ada malaikat-malaikat yang datang khas untuk mendoakan satu persatu daripada orang yang hadir di sini. Ya Allah ampunkan dia, ya Allah rahmati dia, ya Allah beri berkah kepada dia. Dan sesiapa yang mendengar doa tersebut maka dia tak akan pernah bangkit daripada tempat sholat dia tadi. وكان عندنا في تريم في حضرموت رجلا من هؤلاء الصالحين المقربين الذين يسمعون فكان إذا صلى لا يذهب إلى بيته يجلس في مصلاه إلى الصلاة الثانية. Dan kemudian ada orang-orang yang saleh di negara kita di kota Tarim ketika itu, termasuk orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh yang dapat mendengar doa para malaikat. Kebiasaan beliau setiap solat dan mendengar doa malaikat untuk dia tak terus balik pergi rumahnya tapi dia duduk tunggu sampai masa solat yang satu lagi. وكان وقته كله جالسا في مسجده اسمه الإمام أحمد بن علوي باجحدب. Kemudian nama dia Imam Ahmad bin Ali Bajahdab. Dia kerja dia duduk di masjid tunggu solat dari satu solat ke solat yang lain. حتى يستغرب الناس لماذا لا يخرج من المسجد وماذا لا يذهب إلى البيت وقته كله في المسجد يذهب قليل ويعود إلى المسجد. Sampai semua orang terkejut dan pelik. Kenapa imam ni kerja dia hanya duduk dekat masjid je? Balik dekat rumah sekejap lepas tu balik lagi masjid. قال عنه الإمام الحداد عن هذا الإمام وسليل علويا بأحمد جحدب والشيخ شيخ ذي المحل الأرفعي كان هؤلاء الرجلان من هؤلاء الذين يستحضرون دعاء الملائكة ويستشعرون قرب الملائكة والمعاملة مع الملائكة الكرام الطاهرين. Dan kemudian Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad menjawab soalan masyarakat tadi. Beliau adalah seorang yang dapat merasakan hadirnya para malaikat, seseorang yang dapat mendengarkan doanya malaikat, seseorang yang dapat bermuamalah langsung dengan para malaikat. وحتى كان سيدنا عثمان بن عفان كذلك. Dan begitu juga dengan Sayyidina Utsman sahabat Nabi Muhammad. كان إذا أراد أن يدخل الخلاء يفرش رداءه أمام الباب ويقول ها هنا رحمكم الله يقول الملائكة أنتم انتظراني هنا لقوة استشعاره واستحضاره أن الملائكة معه. نحن ننسى أن الملائكة معنا. Kemudian Sayyidina Utsman bin Affan karena kuatnya perasaan beliau bahwasanya malaikat itu selalu berada di kawasan beliau dan hadir bersama beliau, setiap beliau nak masuk tandas, nak masuk bilik air, beliau letak serban dia di depan bilik air dan mengatakan, wahai orang yang dirahmati Allah, engkau duduk dekat sini, tunggu saya dekat sini. Saya nak masuk tandas. Sebab apa? Sebab mereka Sayyidina Utsman tahu para malaikat selalu hadir bersama dia. بعد الصلوات إذن الملائكة يدعون لنا بثلاث دعوات كل مسلم وكل مسلمة بعد الصلاة اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم تب عليه اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم تب عليه. ودعاء الملائكة مقبول عند الحق سبحانه وتعالى مستجاب عند الله سبحانه وتعالى. Dan kemudian para malaikat sentiasa mendoakan manusia setiap muslim atau muslimat selepas salat dengan 3 doa. Allahumma ighfirlahu, ya Allah ampunkanlah dia. Allahumma arhamhu, ya Allah rahmatilah dia. Allahumma tub alaihi, ya Allah terimalah taubat dia. انظروا عندما ناتي الى الطعام ندعو الملائكة صلت عليكم الملائكة الأبرار. Kemudian begitu juga ketika kita nak makan, kita lihat ketika kita makan ada para malaikat yang mendoakan kita di dalam hidangan makanan tersebut. كلما كنا طعاما عند مسلم في بيته قلنا له ذكركم الله في من عنده فوق وصلت عليكم الملائكة. Sebab setiap kita makan di rumah orang muslim, kita ada doa semoga Allah Subhanahu wa taala membanggakan kalian di sisinya dan semoga para malaikat ikut mendoakan kalian. عندما نأوي إلى الفراش ونذهب إلى المنام ونقرأ سورة الآية الكرسي كما قال النبي المصطفى محمد الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من قرأ آية الكرسي قيض الله له ملكا يحرسه عند رأسه إلى الصباح. Dan kemudian begitu juga setiap kita nak tidur. Pesan daripada baginda Nabi Muhammad SAW, setiap nak tidur kita kena baca ayat kursi. Sebab setiap kita baca ayat kursi nak tidur, Allah Subhanahu wa taala turunkan satu malaikat khas menjaga dia tepat di atas kepala dia sampai dia bangun subuh. وقد أخبرنا الرسول أن المؤمن أو المسلم أو المسلمة إذا قرأ آية الكرسي قبل منامه
ينزل ملكا خاصا من السماء أسرع من البرق مباشرة إلى عند رأس المؤمن هذا يباركه ويحرسه إلى أن يستيقظ في الصباح. Dan kemudian ada lagi riwayat yang lain, setiap muslim atau muslimat yang membaca ayat kursi setiap dia tidur, Allah Subhanahu wa taala akan kirimkan malaikat daripada langit yang kecepatan dia macam petir terus datang berdiri di depan di sebelah kepala orang mukmin tadi, menjaga dia dan memberkati dia sampai dia bangun subuh. انظر إلى دقة كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حدد حتى المكان الذي يجلس فيه الملك. أين يجلس الملك هذا؟ عند قدومنا، عند ظهرنا، يجلس عند رأسه إلى الصباح. Kita tengok macam mana detailnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kepada kita, sampai baginda pun memberitahu malaikat tu ketika turun duduk dekat mana Nabi Muhammad bagi tahu. Duduk dekat kaki kita ke, tengah kita ke, tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebut duduk di samping kepala kita. أول ما يفرغ من آية الكرسي ينتهي منها قبل النوم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم أسرع من البرق ينزل الملك عند رأسك إلى الصباح. Bila malaikat itu sampai setelah kita betul-betul habis membaca ayat kursi, selepas baca ayat kursi, Allah Subhanahu wa taala kirimkan malaikat secepat kilat dan petir, tiba-tiba dah ada di samping kepala kita. لذلك قال بعض الأولياء والصالحين عندما كنت أكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى ألف ألف لا إله إلا الله كنت إذا قرأت آية الكرسي هذه أحس الملك عند رأسي ولكن لا أقدر أن أشاهده ولكن أحس أنه موجود عند رأسي. Sebagian para aulia, sebagian para wali dan para orang-orang yang saleh yang senantiasa banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, zikir mereka 1000 kali baca ini, 1000 kali baca ini, tapi setiap selepas baca ayat kursi sebelum nak tidur, dia betul-betul merasakan ada malaikat yang hadir di samping kepala dia, tapi dia tak dapat melihat. وكل واحد منا ومنكم يقدر أن يستنزل هذا الملك الخاص من السماء عند رأسه وتكون بينه وبينه علاقة كل ليلة يبيت عندك ستعرفه بعد ذلك بعد الموت وفي القبر. Dan mulai sekarang setiap muslim dapat dan mampu nak panggil malaikat, bahkan mampu berinteraksi langsung dengan para malaikat itu tadi. Bila setiap dia nak tidur dia baca ayat kursi, maka malaikat akan hadir di samping kepala dia, jaga dia. فالذي يكون على علاقة مع الملائكة يؤيدونه الملائكة ويساعدونه الملائكة ويكونون معه الملائكة. Dan sesiapa yang sentiasa bermuamalah dengan malaikat, hidup bersahabat dengan para malaikat, maka para malaikat pasti akan selalu membantunya dan menyokong dalam kehidupan dia. خصوصا أهل العبادات الصالحة. Dan terlebih lagi orang-orang yang ahli ibadah. وأهل الأذكار. Dan terlebih lagi orang-orang yang selalu baca وأهل zikir. الاعتكاف في المساجد. Dan ahli orang-orang yang selalu i'tikaf di masjid. كما روى الإمام أحمد بسند حسن. Sama seperti riwayat daripada Imam Ahmad dengan sanad yang قال hasan النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, إن لله عبادا sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba. هم أوتاد المساجد. Mereka adalah pondasi atau tiang-tiangnya masjid. يعني يجلسون كثيرا في المسجد. Mereka sentiasa duduk dekat masjid. وإذا دخلوا يعتكفون في المسجid. Setiap mereka masuk masjid selalu i'tikaf. والملائكة ملآنين في المساجد. Dan ketika itu malaikat penuh di masjid. والشياطين في الأسواق. Tapi setan ada dekat pasar. الملائكة تأتي المساجد مجالس الذكر محل النور محل الروائح الطيبة محل الخير. Tapi malaikat hanya datang ke masjid, ke tempat-tempat majlis zikir, dan ke tempat-tempat yang penuh wewangian dan majlis-majlis yang penuh cahaya. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله عبادا هم أوتاد المساجid. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memiliki hamba-hambanya yang mana mereka menjadi pondasi-pondasinya masjid, tiang-tiang masjid. إذا مشوا في حاجة تقدمت أمامهم الملائكة. Setiap mereka berjalan nak menuju sesuatu, pasti malaikat berada dekat depan dia. وإذا مرضوا عادتهم الملائكة. Setiap orang tadi sakit, para malaikat pasti menjenguk dia. وإذا ماتوا مشت في جنائزهم الملائكة. Dan kalau dia mati, para malaikat akan ikut mengiringi jenazah dia. فينشون الملائكة ينزلون ويمشون في جنازة هؤلاء المحبوبين الذين كانوا يكثرون مجالسة الملائكة والاعتكاف في المسجد والاتصال بالملائكة الكرام. Dan kemudian ketika mereka meninggal, para malaikat yang sentiasa bermuamalah dengan dia, berhubungan dengan dia, turun. Dan daripada yang malaikat-malaikat yang lain turun ikut hadir jenazah dia, sebab dia termasuk orang-orang yang selalu i'tikaf di masjid dan sentiasa berzikir, membaca zikir, ingat kepada Allah لذلك Subhanahu wa لما taala. مات سيدنا سعد بن معاذ Seperti ketika meninggal sahabat Nabi Muhammad Sa'ad bin وهو Mu'adz. صحابي عظيم Itu adalah sahabat yang sangat agung, محبوب عند الله تعالى sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa والنبي taala. يحبه صلى الله عليه وسلم Nabi pun mencintai dia. وكان شابا صغيرا
Tapi Sa'ad bin Mu'adz masih muda lagi. أسلم وعمره 26 سنة. Masuk Islam dan umurnya ketika itu 26 tahun. ومات وسنه 33 سنة. Meninggal dan umurnya masih 33 tahun lagi. عاش مسلم 6 سنوات فقط أو 7 سنوات فقط. Hidup sebagai orang muslim hanya 6 tahun saja atau 7 tahun. خالط النبي محمد صلى الله عليه وسلم وجالس النبي محمد 7 سنوات فقط. Sentiasa duduk bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membaur bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 7 tahun. ولكنه مؤمنا كاملا. Tapi dia menjadi orang mukmin yang sempurna. حتى كان يحمل المنديل. Dia mempunyai lampu yang selalu dia bawa. وكان يلبس الخاتم. Dan kemudian dia selalu memakai cincin. والخاتم سنة من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم. Dan cincin itu termasuk sunnah daripada sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu فالنبي alaihi wasallam. قال عن سيدنا سعد هذا آمن من سعد كل شيء حتى خاتمه آمن. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang Sa'ad ini. Sayyidina Sa'ad ini beriman, semua yang ada dekat Sayyidina Sa'ad ini beriman, sampai cincinnya pun juga beriman kepadaku. كيف يؤمن الخاتم؟ هذا شيء معنوي ولكن قوة الإيمان تسري حتى إلى الأشياء التي يلبسون بها. Kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebut cincin? Padahal cincin itu benda yang zahir, itu menunjukkan kuatnya iman dia sampai benda-benda yang zahir yang dia pakai pun ikut beriman kepadanya. ببركة الإيمان تسري بركة المؤمنين إلى ثيابهم، تسري إلى طعامهم، تسري إلى شرابهم. Sebab dengan kekuatan iman, maka kekuatan iman itu akan mengalir kepada pakaian yang dipakai orang muslim tadi atau kepada makanan yang dia makan tadi. حتى ورد في بعض الآثار والأخبار أن من أكل طعاما من بقية عالم صالح وتقي أكل طعاما من بقيته حفظه الله من الأمراض وبركة الأكل بركة العالم هذا. Bahkan ada riwayat yang menyatakan barang siapa yang makan bekas daripada orang yang alim, orang yang shadiq, orang yang betul-betul jujur, dia dekat dengan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan jaga dia dari semua berbagai jenis penyakit. وكان الصحابة الكرام يتبركون بطعام رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mengambil berkah daripada bekas sisa makanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. يتبركون بكل شيء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. Mereka sentiasa mencari berkah daripada segala sesuatu yang ada pada diri Nabi Muhammad وكان sallallahu alaihi wasallam. التابعون يتبركون بالصحابة. Dan begitu juga orang-orang tabi'in mengambil berkah daripada para sahabat. حتى دخل سيدنا صهيب رضي الله عنه دخلوا الصحابة على سيدنا سلمة بن الأكوع. Pernah suatu ketika Suhaib, sahabat Nabi Muhammad dan bersama para kawan-kawannya datang masuk kepada berjumpa dengan Salamah ibn al-Aqwa. وكان هذا صحابيا عظيما رضي الله عنه وجمعنا معه في الجنان العالية. Amin. Dan mereka ini adalah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat agung dan mulia. Semoga Allah menghimpunkan kita bersama mereka kelak nanti. وكان راميا. Dan Salamah bin al-Aqwa ini adalah orang yang pandai memanah. وكان له كفان ضخمتان. Dan dia punya tangan yang sangat tebal. فكان التابعون يذهبون يزورونه في الخيمة. Dan kemudian orang-orang tabi'in sentiasa ziarah ke tempat dia, tempat tinggal dia. ويقولون له هل صافحت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ Mereka bertanya, apakah engkau pernah bersalaman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? يقول كيف صافحت رسول الله مرارا بيدي هاتين. Kemudian sahabat tadi menjawab, macam mana tak bersalaman? Aku sentiasa bersalaman tanganku dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. كيف سيصافح بيديه الثنتين؟ Macam mana dia boleh bersalaman dengan kedua tangannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? احتمال أنه عندما يصافح باليمنى يضع اليسرى. Kemungkinan ketika sahabat tadi salam dengan Nabi Muhammad dengan tangan kanannya, tangan kirinya menghimpitnya, menutupnya lagi macam yang kita buat dekat sini salam. فقال لهم سيدنا سلمة ابن الأكوع كما روى الإمام البخاري في الأدب المفرد صافحت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين. Sebab ada riwayat di dalam kitab Adabul Mufrad, Salamah bin al-Aqwa mengatakan, aku bersalaman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kedua tanganku ini. فجاء الناس والتابعون وقالوا له أرنا كفيك اللتين صافحت رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kemudian orang tabi'in tadi datang berjumpa dengan Salamah bin al-Aqwa dan mengatakan, tunjukkan kepada kami mana dua telapak tangan engkau yang pernah bersalaman dengan Nabi Muhammad. وكان يخبي كفيه. Tapi Salamah bin al-Aqwa sentiasa menyembunyikan kedua tangannya. فقال راوي الحديث فأخرج لنا سيدنا سلمة رضي الله عنه كفين ضخمتين ككف البعير. Dan kemudian riwayat hadis tadi menceritakan suatu ketika Salamah ini mengeluarkan kedua tangannya dan nampak kepada kita kedua tangan ini sangat tebal dan besar. قال فجعلنا نقبل كفي سيدنا سلمة باطنا وظاهرا نقبلها باطنا وظاهرا. Dan kemudian para tabi'in mengatakan semenjak itu kita selalu sentiasa mencium kedua tangan Salamah bin al-Aqwa ini zahir dan batin, dalam dan luarnya. وهو يتركهم يقبلون. Dan kemudian Salamah bin al-Aqwa membiarkan sahaja tangannya dicium oleh para tabi'in. ويتبركون. Sebab mereka nak ambil berkat لم daripada يسحب tangan. يده.
Mereka Salama tidak menarik tangannya. لا يقول هذه بدعة، لا ما يمكن تقبيل بدعة، هذا ما يقول. Dan Salama bil Aqwa tidak mengatakan perkara ini bid'ah, tak boleh, benda ini haram. الصحابة يتبركون، التابعون يتبركون، وهو يتركهم يقبلون اليدين اللتين صافحتا يد رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. Para sahabat Nabi Muhammad SAW juga sentiasa mencari berkah daripada baginda, dan begitu juga tabi'in mencari berkah daripada sahabat Nabi Muhammad SAW dan membiarkan tangannya dicium untuk diambil berkah dengan para tabi'in yang lain. وكان سيدنا العباس، سيدنا علي بن أبي طالب يعظم العباس لأن النبي كان يحبه صلى الله عليه وسلم. Dan kemudian ada lagi sahabat Nabi Muhammad Sayyidina Abbas, ketika itu Imam Ali karramallahu wajhah sentiasa mengagumi dan menghormati Sayyidina Abbas. فكان إذا قبل سيدنا علي عمه العباس، إذا قبله يقبل يديه ويقبل رجليه تعظيما للعباس بن عبد المطلب عم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Sayyidina Ali setiap mencium Sayyidina Abbas yang termasuk pakciknya, setiap mencium tangannya dia pasti mencium kakinya karena mengagungkan Sayyidina Abbas, paman Nabi daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. هذا سيدنا سعد بن المعاذ من المرتبطين بالملائكة. Dan kemudian Sa'ad bin Mu'adz ini termasuk orang-orang yang sentiasa ada kaitannya dengan para malaikat. كان شابا صغيرا Orang yang masih muda lagi. ومؤمنا كاملا، Dan kemudian orang yang mukmin yang sempurna. وكان يلبس الخاتم، Selalu memakai cincin. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول آمن من سعد كل شيء حتى خاتمه فقد آمن بالله وبرسوله. Dan Nabi Muhammad SAW sampai bersabda, semua yang ada dalam diri Sa'ad semua beriman kepada Allah dan Rasulnya, sampai cincinnya pun beriman kepada Allah dan وحتى Rasulnya. الحيوانات تؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. Bahkan para haiwan pun juga beriman kepada Nabi Muhammad وحتى SAW. الحيوانات تحب الله عز وجل. Dan bahkan para haiwan pun juga mencintai Allah Subhanahu wa taala. تسمعون كلكم قصة الضب. Kalian pernah mendengar kisah daripada Dhab. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم ضبا Nabi Muhammad SAW pernah mengambil biawak أمام 400 من غير المسلمين من قبيلة بني سليم. di depan 400 kabilah orang mukmin ketika itu dari golongan Bani Sulaim. وهذا الرجل قال لا أصدقك يا محمد أنك رسول من عند الله إلا إذا تكلم هذا الضب. تعرفون الضب حيوانا غليظا صغيرا. Kemudian orang tadi mengatakan, aku tidak percaya dan tidak akan beriman kepada engkau bahwasanya engkau adalah utusan Allah kecuali engkau buat biawak ini bercakap. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الضب أمام الناس. Dan kemudian Nabi Muhammad SAW ambil biawak tadi di hadapan para manusia. وقال يا ضب من أنا. Ketika itu Nabi Muhammad bertanya, wahai biawak, siapakah aku? فتكلم الضب بلسان فصيح عربي. Dan kemudian biawak tadi menjawab dengan bahasa Arab yang sangat fasih. بلسان فصيح مليح، صوت جميل جدا ليس صوتا موحشا، هكذا في الرواية صوت فصيح مليح. Dan di dalam riwayat diceritakan bukan hanya bercakap dengan bahasa Arab yang fasih, dengan mengeluarkan suara yang sangat-sangat indah, bukan suara yang menakutkan. تعرف ما معنى فصيح؟ يعني على قواعد اللغة العربية والبلاغة، لا يوجد فيه شيء منافي للبلاغة ولا للنحو. Maksudnya fasih di sini di dalam bahasa Arab, dia bercakap sesuai dengan kaidah bahasa Arab, dan balaghah bahasa Arab tidak salah di dalam ucapan bahasa من Arab. علم الضب اللغة العربية والبلاغة؟ Siapa ketika itu mengajarkan biawak untuk bercakap dengan bahasa Arab yang فتكلم fasih? الضب بلسان فصيح مليح وقال أنت رسول رب العالمين وسيد الأولين والآخرين. Kemudian biawak tadi menjawab, engkau adalah utusan daripada Tuhan semesta alam, dan engkau adalah pemimpin Nabi yang orang awal manusia dan akhir manusia. ثم قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم للضب أنت يا ضب تعبد من؟ Kemudian Nabi Amaman Muhammad nas. bertanya lagi kepada biawak tadi, engkau wahai biawak, engkau ini menyembah siapa? فقال أعبد الله سبحانه وتعالى Kemudian biawak tadi menjawab, aku menyembah Allah Subhanahu wa taala. الذي في الجنة رحمته وفي النار عذابه. Dan biawak tadi melanjutkan, di surga itu ada rahmatnya Allah dan di neraka ada azabnya Allah. وفي السماء أمره وفي الأرض ملكه. Dan kemudian di langit adalah perintahnya dan perkaranya, dan di bumi adalah kepemilikannya. هذه اللي يسمونها علماء اللغة العربية الطباق، السماء والأرض والجنة والنار. Dan itu الطباق الفصاحة. di dalam ilmu bahasa balaghah itu namanya dia, istilah dia tibak. Maksudnya dia memberikan ayat-ayat yang sesuai. Ketika dia membicarakan tentang surga, dia juga menyebut neraka. Ketika dia menyebut langit, dia akan menyebut juga bumi. Itu dalam istilah balaghah nama dia at-tibak. فانبهر الإعرابي وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. Dan kemudian orang Badui tadi terkejut, dan dia terus mengucapkan syahadat, bersaksi bahwa وذهب إلى قومه كلهم وإلى قبيلته وقال لهم إن محمد رسول من عند الله وقد تكلم الضب أمامه فجاءت القبيلة كلها وأسلمت على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan kemudian dia panggil semua kabilahnya tadi dan mengatakan bahwasanya ini Muhammad adalah Nabi, Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala,
semua sentiasa terus datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan satu persatu masuk Islam di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. إذن خاتم سيدنا معاذ كان مسلما مؤمنا قال النبي آمن من معاذ كل شيء حتى خاتمه. Jadi kesimpulannya cincinnya Sayyidina Mu'adz, Sa'ad bin Mu'adz termasuk orang yang beriman. وعندما كان سيدنا سعد بن معاذ يحمل منديلا ويذهب يتمسح به. Dan pernah suatu ketika Sa'ad bin Mu'adz ini membawa منديل سعد في الجنة في الآخرة خير من الدنيا وما عليها. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tisunya Sa'ad bin Mu'adz ini lebih mulia daripada dunia seisinya. إذا كان منديل سيدنا سعد بن معاذ في الجنة خير من الدنيا وما عليها، فكيف بلباس سيدنا سعد؟ فكيف ببيت سيدنا سعد؟ فكيف بما عند سيدنا سعد في الجنة؟ Kalau tisunya Sayyidina Mu'adz sahaja Nabi Muhammad sebut lebih mulia daripada dunia seisinya, macam mana dengan bajunya, macam mana dengan pakaiannya Sayyidina Mu'adz? هذا سيدنا سعد كان من الذين يعمرون المساجد. Dan Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz ini termasuk orang yang sentiasa mengimarahkan masjid-masjid. واعتكف في آخر عمره في المسجد. Dan akhir umurnya beliau sentiasa beriktikaf di masjid. كان نحيف البدن. Dia termasuk orang yang kurus. فلما مات Ketika mati, وحملوا الناس جنازته para manusia membawa jenazahnya. كان سيدنا سعد ضخم الجثة. Ketika itu Sayyidina Sa'ad ini gemuk, besar badannya. كان ضخم الجثة قوي البدن. Riwayat yang tadi mengatakan Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz ini badan dia besar dan berat, kuat. فلما حمل الناس جنازته Ketika suatu ketika orang-orang mengangkat jenazahnya, كان خفيفا جدا كأن لا أحد في الجنازة. ringan sangat, macam tak ada orang dekat atas kerandi tadi. فاستغربوا الناس ما هذا. Ketika itu semua orang terkejut, ada apa? Apa yang dia bawa? Apa yang mereka bawa ini? فتكلم المنافقون في المدينة. Dan ketika itu orang-orang munafik yang ada di Madinah mulai bercakap. انظر كيف ذهب تفكيرهم. Tengok macam mana cara pemikiran mereka. قالوا هذا سعد ضخم الجثة قوي البدن. Ini saat ini adalah orang yang gemuk dan berat. لماذا صار خفيفا في الجنازة؟ Kenapa tiba-tiba ringan dekat atas jenazah dia? قالوا لأن أعماله غير صحيحة فهو خفيف القدر عند الله سبحانه وتعالى. Mereka mengatakan orang-orang munafik, tengok sebab amal dia itu sedikit, sebab itu dia ringan, tidak diterima amalan dia di hadapan Allah. فتكلم المنافقون Semua bising orang-orang munafik cakap dengan في benda yang sama. الجنازة وبعد الجنازة. Cakap tentang jenazahnya dan selepas jenazah itu. حتى وصل الخبر إلى سيد البشر حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. Sampai gosip tadi, berita tadi sampai ke telinga Nabi Muhammad sallallahu وقالوا يا alaihi رسول wasallam. الله إن الناس يقولون إن سعدا خفيف القدر عند الله. Sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad SAW dan menceritakan, ya Rasulullah, sesungguhnya orang-orang munafik mulai bercakap bahwasanya Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz ini ringan dan tidak diterima, kecil di hadapan Allah Subhanahu wa حتى taala. جنازته خفيفة. Sampai jenazahnya pun ringan kita angkat. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا. Tapi Nabi Muhammad SAW إن tidak. سعدا عظيم المنزلة عند الله. Sesungguhnya Sayyidina Sa'ad ini memiliki kedudukan yang sangat agung di sisi Allah. ولكن نزل معكم من السماء 70,000 ملك يحملون جنازة سعد بن معاذ. Tapi Allah mengirimkan 70.000 malaikat yang ikut mengangkat jenazah Sa'ad bin Mu'adz ketika itu turun انظر dari كيف langit ke bumi. 70,000 ملك يحملون الجنازة فلم يشعروا بها أبدا. Boleh dibayangkan macam mana 70.000 malaikat ikut angkat jenazah Sa'ad bin Mu'adz, tapi sahabat ketika itu tidak terasa. ونحن معنا الملائكة هنا. Dan sekarang kita juga bersama dengan para نسأل الله أن malaikat. يمدنا من بركات الملائكة Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan berkah وبركات malaikat النبي محمد صلى الله عليه وسلم dan berkah Nabi Muhammad sallallahu ويرزقنا alaihi كمال wasallam. الإيمان بالملائكة الكرام Dan semoga Allah memberikan kita rezeki, kita yakin sempurna dengan adanya والإيمان malaikat. برسول الله. Dan kita beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi إذا wasallam. أحببنا الملائكة يرفعنا هذا إلى محبة الله Sebab kalau kita cinta malaikat, itu yang akan mengangkat kita cinta kepada Allah Subhanahu wa ومحبة taala. النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Dan juga akan cinta kita kepada Nabi Muhammad. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam حاضر في الكون كله. hadir pada setiap dunia ini. قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم Dan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, أرحم قلب وأتقى قلب وأطهر قلب hati yang sangat lembut, yang sangat sayang dan sangat rahmat, penuh rahmat. وأوسع قلب. Dan hati yang sangat menerima semuanya. المولى عز وجل وسع قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما في قلوب الأمة كلهم. Sebab Allah Subhanahu wa taala melapangkan dan meluaskan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dapat menerima semua hati-hati manusia. ليس الأمة المحمدية فقط ولكن وسع قلبه لما في قلوب العباد من زمن نبينا آدم إلى آخر واحد. Bukan hanya untuk hatinya umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja, tapi semua umat semenjak Nabi Adam sampai terakhir وهو orang. الرحمة الكاملة للناس كلها للبشرية وللحيوانات وللكل.
Sebab itulah Nabi Muhammad SAW adalah rahmat bagi seluruh alam semesta, baik itu hayawan ataupun segala jenis makhluk yang diciptakan oleh Allah. هذا قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم Ini adalah hatinya Nabi Muhammad SAW الملآن بالرحمات والطهارة والأنوار. yang penuh dengan cahaya, penuh dengan kesucian, penuh dengan rahmat kasih أما sayang. روح الرسول محمد صلى الله عليه وسلم Adapun rohnya Nabi Muhammad النبي صلى الله SAW, عليه وسلم جسم وروح. Nabi Muhammad SAW punya jasad dan roh. جسده في المدينة Jasadnya ada di Madinah, مقبور هناك، dikubur di Madinah, ditanam di Madinah. طاهر جسده الشريف، Suci jasad Nabi Muhammad SAW, معطر جسده الشريف، wangi jasad Nabi Muhammad حي SAW, في قبره بجسده الشريف. hidup jasadnya Nabi Muhammad SAW di أما Madinah. روح النبي محمد صلى الله عليه وسلم Adapun rohnya Nabi Muhammad SAW, فهي ملء الكون كله. maka sentiasa memenuhi semua jagat alam semesta ini. كل مكان فيه ذر وبركة من بركات روح النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Dan kita semua akan mendapatkan berkah dan daripada rohnya Nabi Muhammad SAW. كما تكون الشمس في مكانها وفي فلكها Sama seperti kita tengok matahari berada pada tempatnya وأشعتها في كل بقعة من الأرض، dan kemudian selalu menyinari beberapa tempat yang ada di bumi ini. كذلك روح النبي محمد صلى الله عليه وسلم Begitu juga rohnya Nabi Muhammad في كل مكان SAW. في الكون. Setiap tempat yang ada di alam semesta ini ada roh Nabi Muhammad. والدليل الصحيح على هذا Dan dalil yang betul-betul sahih tentang perkara أن ini, أي مسلم bahasanya setiap muslim ini وأي مسلمة dan bahwasanya setiap muslimat يصلي لله salat kepada Allah في Subhanahu wa أي taala مكان di setiap tempat, وهو داخل الصلاة يقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، يخاطب الرسول خطاب الحاضر صلى الله عليه وسلم. mereka setiap salat selalu mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad SAW, salam yang diucapkan kepada orang yang hadir di depan dia. حتى الإنسان عندما يصلي في الصحراء Sama seperti orang yang pernah salat di padang pasir. ولا يعرف أين القبلة هنا Mereka أو هنا. tidak tahu kiblat itu ada dekat mana. يجتهد في القبلة Mereka berusaha untuk mencari kiblat. ويصلي لأي جهة كانت أولا Kemudian salat kepada arah mana yang dia dapatkan. ويقول في التشهد الأخير السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، يخاطب الحاضر وإن كان لا يشاهده. Tapi tetap ketika tahiyat akhir dia mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad SAW, salam sebagai bentuk orang yang hadir di hadapannya meskipun dia tidak nampak Nabi Muhammad SAW. هذا الذي يقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته بكاف الخطاب ويعتقد أن الرسول غايب، هذا كالمجنون لا يعرف الكلام. Dan kemudian barang siapa yang ketika dia mengucapkan salam assalamualaikum, salam kepadamu wahai Nabi Muhammad SAW dengan huruf kaf itu salam kepadamu, kamu ini merasa di hadapan beliau. Dan tapi kalau kita berkeyakinan bahwasanya Nabi Muhammad SAW tak ada di situ, maka dia seperti macam orang gila. لأنه لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم ليس حاضرا معنا بروحه في الأرض وغائبا كنا سنقول في الصلاة السلام على النبي، لا نقول السلام عليك. وكنا سنقول السلام عليه وليس السلام عليك، نقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. Dan kalau memang rohnya Nabi Muhammad SAW tidak selalu hadir di seluruh alam semesta ini, maka pastilah setiap kita sholat kita akan mengucapkan salam kepada Nabi atau salam kepada nabinya. Tidak menyebutkan salam kepadamu wahai Nabi Muhammad SAW. Itu kalau membuktikan bahwasanya rohnya Nabi Muhammad SAW tidak memenuhi alam semesta ini. هل تتخيل أنت أن كل هؤلاء العلماء في الأمة والأولياء يصلون كل صلاة فرضا ونفلا ويقولون السلام عليك أمام غايب إنسان غير موجود، يخاطبون شيء معدوم، يخاطبون شيء غير موجود؟ إيش هذا الجنون هذا؟ Pernahkah tak kalian berfikir bahwasanya semua para ulama, semua para wali, semua para orang saleh, setiap mereka mengucapkan tahiyat assalamualaikum, salam kepada wahai Nabi Muhammad, pernahkah tak kalian berpikir bahwasanya mereka berkeyakinan bahwasanya tak ada sesiapa di hadapan dia? فكل مسلم من المسلمين في أي مكان يقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فالروح المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم لها نوع من أنواع الحضور يخاطبها خطاب الحاضر وخصوصا في الصلاة. Dan begitu juga setiap orang muslim dimanapun dia salat, ketika dia mengucapkan salam, itu membuktikan bahwasanya Nabi Muhammad SAW, rohnya Nabi Muhammad SAW hadir daripada beberapa jenis yang hadir yang dapat disaksikan atau tidak disaksikan. وكان أحد الأولياء والصالحين إذا قال في الصلاة السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته يسمع رد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ويقول وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. Ada beberapa para wali dan orang-orang saleh, setiap dia mengucapkan kalimat assalamualaikum, salam sejahtera kepadamu wahai Nabi Muhammad SAW,
dia mendengar balasan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepadamulah salam sejahtera. والأولياء يأتون من الشام ومن المغرب ومن كل البلاد إلى المدينة ويسلمون على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكثير منهم يسمع رد النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي حي في قبره صلى الله عليه وسلم حي بروحه صلى الله عليه وسلم. Dan berapa banyak ulama daripada Syam datang, ulama daripada Maroko datang ke Madinah berziarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sentiasa mengucapkan salam, assalamualaikum, salam kepadamu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab mereka tahu Nabi Muhammad ini adalah hidup dengan jasad dan rohnya. إذا كان الشهداء أحياء فكيف بسيد الشهداء محمد صلى الله عليه وسلم. Kalau kita tahu orang yang mati syahid itu dia akan hidup, macam mana ini adalah ketua dan penghulunya orang-orang yang mati syahid. حتى روى الإمام ابن عبد البر في كتابه الاستيعاب Dan Imam Abdul Bar dalam kitabnya Al-Isti'ab meriwayatkan, قال أنه مرة ذهب يزور سيدنا حمزة pernah suatu ketika beliau datang berziarah Sayyidina Hamzah, هو وعمته dia dan makciknya, مرأة كبيرة sudah tua makciknya. فجلسنا عند قبر سيدنا حمزة Ketika itu kita duduk di hadapan kuburan Sayyidina Hamzah. وسلمنا على سيدنا حمزة. Kita pun mengucapkan salam kepada Sayyidina Hamzah. قال فلما سلمنا نقول السلام عليك يا سيد الشهداء السلام عليك يا حمزة كنا نسمع الرد من القبر وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حتى خافت عمتي وقامت فذهبت معها بعد ذلك. Kemudian ketika Imam Abdul Bar tadi mengucapkan salam kepada Sayyidina Hamzah, salam sejahtera kepadamu wahai para pemimpin, para orang-orang yang mati syahid. Ketika itu terdengar suara balasan salam tersebut dari kubur tadi, waalaikumsalam. Ketika terdengar suara tadi, makcik dia yang dah tua terkejut, takut, lari terbirik-birik. Dia pun ikut kejar makcik dia. إذا كان هذا في حق سيدنا حمزة فكيف سيد الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم. Kalau ini boleh terjadi di kuburan Sayyidina Hamzah, macam mana di kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi الحمد wasallam? لله نحن الآن على مشارف ربيع الأول شهر ولادة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah kita tak lama lagi akan menyambut bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi الشهر wasallam. الذي برز فيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذا العالم. Bulan yang dimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muncul di alam semesta ini. كان موجودا صلى الله عليه وسلم في عالم الأرواح بروحه. Padahal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah ada di alam arwah dengan rohnya. حبيبا وصفيا وليس طينا وماء حبيبا ومقربا عند الله. Sebagai orang yang dicintai, makhluk yang dicintai dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. ثم نزل في هذا العالم Kemudian turun ke alam ini من أمنا آمنة dari ibu kita Sayyidatuna Aminah وولد في ربيع الأول. dan kemudian dilahirkan pada Rabiul Awal. كان المسيح الدجال Ketika itu Masih Ad-Dajjal الذي ينزل آخر الزمان yang nanti turun di akhir zaman. في إحدى الدراسات Di beberapa pelajaran atau kajian كان موجودا dah ada ketika itu. وكان يعيث في الأرض فسادا Dan kemudian ketika itu dia selalu menyebarkan kerusakan di muka وكان bumi. يدرس عادات الشعوب يريد أن يضلهم عن الدين ويحرفهم عن التوحيد إلى عبادة البشر. Dan kemudian Dajjal ini selalu mempelajari macam mana adat dan kebiasaan setiap seluruh bangsa dan dia akan menyesatkan bangsa tersebut. وكان يأوي إلى الجزيرة Dan kemudian Dajjal ini selalu bersembunyi di suatu pulau. وكانت الدابة تخدمه في الجزيرة دابة أهلب كما روى الإمام مسلم عن تميم الداري وغيره في الحديث. Ada satu haiwan yang sentiasa khidmat dan melayani Dajjal tersebut di pulau tadi. فكان يعيث في الأرض فساد Dan kemudian Dajjal ini selalu menyebarkan kejahatan dan يدرس kerusakan di عادات bumi. الشعوب Dan mereka Dajjal ini mempelajari macam mana adat istiadat di dalam يدرس bangsa. اتباع الشعوب وعادات الأمم Dan mempelajari watak atau kebiasaan para bangsa-bangsa yang lain. حتى يخرجهم بعد ذلك عن الدين Ketika mereka dah mempelajari, mereka akan mengeluarkan orang tersebut daripada agama. ويطلب منهم أن يعبدوه. Dan Dajjal meminta agar orang yang tadi dah keluar daripada agama untuk menyembah dia. في يوم من الأيام Sampai pada suatu ketika أول مسيح الدجال Dajjal ini إلى جزيرته هذه datang kembali ke pulaunya tadi, فرأى أشخاصا طوال melihat satu orang sosok yang sangat tinggi, منورين bercahaya, عظام tinggi besar, بيض putih warnanya, حسن الوجوه handsome. فخاف منهم Dia takut nampak orang ولم tadi. يقدر أن يتقدم ولا يتأخر. Karena takutnya dia tak dapat nak berjalan ke depan atau mundur ke belakang. فجاء هؤلاء الكرام ومسكوا الدجال Dan kemudian datang orang-orang itu memegang Dajjal. ولم يقدر أن يتكلم معهم Dan ketika itu Dajjal tak dapat bercakap dengan mereka من orang-orang tadi. النور والهيبة والجلال. Karena ada wibawa dan kemuliaan dan cahaya yang keluar daripada mereka. وقيدوا المسيح الدجال في الجزيرة. Ketika itu diikat Dajjal itu di pulau tadi. ثم جاءت الدابة Kemudian datang hewan yang tadi melayani التي Dajjal tadi. تخدمه Yang sentiasa melayani Dajjal tadi. فسألها Bertanya وهي تتكلم معه dan hewan tadi bertanya, ditanya hewan tadi. ويتكلم معها Dan kemudian dia menjawab dengan orang-orang yang tadi. فسألها Kemudian orang tadi bertanya Man kepada Dajjal haula? tadi, siapa orang-orang ini? وماذا حصل
Apa yang terjadi? Pertanyaan kepada ولماذا Dajjal. قيدوني؟ Kenapa mereka mengikatku, kata Dajjal. فقالت له الدابة هؤلاء يقال لهم الملائكة. Yang haiwan tadi mengatakan pada Dajjal menjawab, mereka ini yang datang adalah para malaikat. عليهم النور والهيبة والجلال Mereka punya cahaya, wibawa dan kemuliaan في صور الآدميين yang membentuk bentuk seperti seseorang. كما يتصور سيدنا دحية الكلبي، كما يتصور سيدنا جبريل عليه السلام في صورة سيدنا دحية الكلبي. Sama seperti malaikat Jibril pernah berubah menyerupai Sayyidina Dihya al-Kalbi. فقالها وماذا حصل؟ لماذا قيدوني في هذا المكان؟ Kemudian Dajjal tadi bertanya pada haiwan yang tadi yang selalu melayani dia, kenapa aku diikat? Apa yang terjadi? فقالت له البارحة قبل الفجر ولد أعظم مولود عند الله سبحانه وتعالى، يا ولد هيا أحب وحدي. مولود عند الله سبحانه وتعالى، أحب نبي عند الله، ولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Haiwan tadi mengatakan semalam sebelum fajar telah lahir makhluk yang paling mulia, makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وطيلة فترة حياة هذا النبي لا يمكن أنت أن تفسد الأرض وتخرج تعبث في الأرض، أنت ستبقى مقيدا مدة عمر النبي هذا محمد 63 سنة. Dan Dajjal ketika itu terikat tak dapat menyebarluaskan kerusakan dan kejahatan di muka bumi seumur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semasa hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 63 tahun terikat. وكانت الدابة تخدمه Tapi tetap haiwan tadi melayani Dajjal tadi. وتكلمه وتقول إذا أنت اتبعت هذا النبي الأخير المحبوب محمد وصدقت به سيغفر لك تكفيرك بعيسى وموسى، كل هذا مضى، صدق بمحمد وكأنك صدقت بالأنبياء كلهم المرسلين. Dan kemudian haiwan tadi sentiasa bercakap dengan Dajjal tadi, kalau engkau beriman kepada Nabi ini, maka engkau akan diampunkan semua kesalahanmu ketika engkau mengingkari Nabi Isa dan nabi-nabi sebelummu. Engkau berimanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ولكن الدجال يتكبر Tapi Dajjal ini sombong, ويلقي التهم على الدابة، selalu menghina haiwan tadi yang menawarkan iman يقول tadi, لها أنت كاذبة، dan mencakap dengan haiwan tadi, engkau أنت ini penipu, تريدين أن تسيطرين على الجزيرة، engkau nak menguasai pulau yang aku tinggal. أنا لا أكون تبعا لأحد، Aku tak akan mengikut kepada sesiapapun. أنا أكون إله، Aku akan menjadi Tuhan. يحب الناس يسجدون له. Aku ingin manusia ini sujud kepadaku. فتقول أنت لا تعرف شيئا، Kemudian haiwan tadi mengatakan, kau ini tak tahu apa-apa. اعبد الله وحده، Sembahlah Allah Subhanahu wa taala, tak ada sekutu baginya. وهذا محمد خاتم الأنبياء. Dan ini Nabi Muhammad adalah penutup para nabi. فيقول لها من أين أنت تأتين بهذا الكلام؟ Kemudian Dajjal tadi bertanya balik dengan haiwan tadi, من kau tahu dari يعلمك mana? هذا الكلام؟ Siapa yang mengajarkan kau? من يعلمك هذا التوحيد وهذا النبي؟ Siapa yang mengajari tauhid dan kemampuan Nabi Muhammad ini? فقالت له يعلمني هذا الكلام الملك جبريل. Dan kemudian haiwan tadi mengatakan, yang mengajari aku adalah malaikat Jibril. أين الملك جبريل هذا؟ Dajjal bertanya balik, لماذا أنا لا أراه؟ dari mana malaikat Jibril ini? Kenapa aku tak nampak malaikat Jibril? تقول له أنت لا تقدر أن تراه، Kemudian haiwan tadi mengatakan, engkau tak mampu untuk أنت melihat, غير مصدق، sebab engkau tak percaya أنت غير مؤمن. dan engkau tak beri keyakinan. إذا آمنت سترى هذا جبريل المخلوق النوراني العظيم. Kalau engkau beriman dan yakin, maka pasti engkau dapat melihat siapa itu malaikat يقول Jibril. لها أنت تكذبين علي. Kemudian Dajjal tadi mengatakan, engkau menipu aku. تقول أنا لا أكذب. Haiwan tadi menjawab, aku tak menipu. انظر إلى هذه الحجرة في الجزيرة، Tengok kepada batu-batu yang ada dekat pulau ini. انظر إلى هذا الكتاب في الجزيرة، Tengok ada kitab tulisan yang dekat pulau ini. لا إله إلا الله الواحد القهار، Ada tulisan tertulis, La ilaha illallah al-wahidul qahhar. لا إله إلا الله الملك القدوس. Kemudian ada tulisan lagi, La ilaha illallah al-malikul quddus. هذا كتابة الملك جبريل الذي أنت لا تقدر أن تراه. Ini adalah tulisan daripada malaikat Jibril yang kau tak dapat mampu melihat malaikat Jibril. يقول لها أنت تكذبين. Masih lagi bercakap Dajjal tadi, engkau ditipu aku. تقول خذ هذا الكتابة، هذا الكتابة خذ قليل منها وضعه على أي طائر ميت في الجزيرة سيعود حيا الطائر هذا كتابة الملك جبريل روح القدس. Kemudian haiwan tadi mengatakan, coba engkau ambil sedikit daripada tulisan tadi, bekas daripada tulisan tadi, engkau letakkan kepada makhluk yang dah mati, tengok makhluk itu akan hidup tumbuh kembali, sebab itu ada tulisan Ruhul Qudus malaikat Jibril. فيأخذ الكتاب من الحجر والأشجار ويضعه على الحيوانات أو الحشرات الميتة تعود حية في الجزيرة. لم يؤمن لكنه أخذ يفكر كيف أنا أحيي الموتى هؤلاء. Dan kemudian dia ambil bekas daripada tulisan tadi, sebab zaman ditulis di atas batu. So dia ambil dapat bahagian daripada tulisan tadi, dia letak dekat haiwan yang mati atau serangga yang mati, tiba-tiba hidup. Tapi apa yang ada di pikiran Dajjal ketika itu? Oh, aku dapat hidupkan orang yang dah mati. تقول هذا الملك ملك الحياة روح الجبريل ملك الحياة Dan dia الذي mengatakan, هو سبب الحياة. ini adalah malaikat yang dapat menghidupkan orang-orang yang mati. فأنت كل شيء يأتيه يكون حيا بإذن الله.
Dan kemudian dia yang selalu mengatakan malaikat setiap datang berbicara kepada sesuatu, engkau akan hidup dengan izin Allah Subhanahu wa taala. ولكنه كان متكبرا يقول لا أنا لا أؤمن بهذا أنا لا أتبعك أنت أنا أتبعك لا أتبعك أنت أبدا. Kemudian dia tetap sombong lagi, aku tak akan pernah mengikuti engkau, aku tak akan pernah percaya kepada engkau, wahai haywan yang melayani dia. فكانت الدابة تقول له أنت عندك فرصة وحيدة إذا أنت اتبعت محمدا صلى الله عليه وسلم آمنت بمحمد صلى الله عليه وسلم صدقت بمحمد سيغفر الله لك تكذيبك بموسى وعيسى وإبراهيم. Kemudian hewan tadi mengatakan, wahai Dajjal, engkau punya satu kesempatan sahaja. Kalau engkau beriman dan yakin kepada Nabi Muhammad, Allah akan ampunkan semua kesalahan dosa-dosamu. والدابة تقول له إذا أنت لم تؤمن بمحمد ستفوتك الفرصة. Dan kemudian hewan tadi mengatakan, kalau engkau tak beriman, maka akan hilang kesempatan engkau. وستكون مثل المخلوق الشرير المطرود من رحمة الله الذي اسمه الشيطان أنت ستكون مثله إذا لم تؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. Dan kemudian dabah tadi, hewan tadi mengatakan, kalau engkau tak beriman kepada Nabi Muhammad, maka engkau akan menjadi makhluk seburuk-buruknya sama seperti syaitan ketika itu yang dibuang dan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa ولكن taala. نحن في ربيع الأول نتذكر ولادة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Dan kita nanti di bulan Rabiul Awal akan sentiasa memperingati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu وكل alaihi wasallam. عام نزداد محبة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. Dan setiap tahun kita semakin bertambah cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu كل alaihi عام wasallam. في ذكرى ولادة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم تتولد عندنا نوايا جديدة في نصرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Setiap tahun, setiap kita memperingati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan timbul niat-niat baru kita untuk membela Nabi Muhammad كل sallallahu alaihi wasallam. عام تأتي ذكرى ولادة الرسول محمد تتولد عندنا أفكار جديدة في خدمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Setiap tahun, setiap kita memperingati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan muncul pikiran-pikiran baru yang melayani khidmah Nabi, dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi كل wasallam. عام في ذكرى ولادة النبي محمد صلى الله عليه وسلم تحصل لنا بركات جديدة من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Dan setiap tahun kita memperingati Nabi Muhammad, kita akan mendapatkan berkah yang baru daripada Nabi Muhammad sallallahu نحصل alaihi على wasallam. تلك البركات بالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Dan kita dapat mendapatkan berkat itu dengan kita bersalawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu نحرك alaihi wasallam. المحبة في قلوبنا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم بالصلاة على النبي محمد. Maka kita gerakkan hati kita untuk cinta kepada Nabi Muhammad dengan bersalawat ke atas Nabi Muhammad. بتذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Dan selalu mengingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi بتخيل wasallam. النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Yang selalu membayangkan Nabi Muhammad sallallahu قبل alaihi النوم wasallam. نتذكر الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. Setiap sebelum tidur kita membayangkan Nabi Muhammad. إذا لم نقدر أن نتذكر الرسول محمد نتذكر القبة الخضراء مكان النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Kalau kita tak dapat membayangkan macam mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita bayangkan saja kubah hijaunya Nabi Muhammad sallallahu قبل أن alaihi wasallam. ننام نصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Sebelum kita tidur salawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi فتتولد wasallam. بيننا العلاقة مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Sehingga akan muncul ke hubungan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ونصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Dan kita selalu bersalawat ke atas Nabi Muhammad قبل sallallahu النوم alaihi wasallam. 20 مرة. Sebelum tidur 20 kali. بعد الفجر 100 مرة. Selepas salat subuh, selepas fajar 100 kali. بعد المغرب 100 مرة. Selepas maghrib 100 kali. بعد العصر يوم الجمعة 80 مرة. Dan kemudian selepas asar pada hari Jumat 80 kali. بعد العصر يوم الجمعة 80 مرة. 80 kali selepas salat Jumat, selepas Jumat, hari Jumat pada waktu asar. بعد العصر يوم الجمعة بعد العصر 80 مرة لا ننساها هذه أبدا. بعد الجمعة كل يوم بعد العصر الجمعة 80 مرة من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذه هدية مننا إلى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. Jangan pernah lupa, setiap selepas salat Jumat 80 kali dan setiap asar pada hari Jumat 80 kali, itu adalah hadiah kita untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. هذا المولد وهذه الجلسة هدية مننا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. Maulid ini dan majlis ini kita berikan hadiah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi دائما wasallam. الناس يطلبون من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Sebab setiap hari manusia selalu meminta kepada Nabi Muhammad يطلبون sallallahu alaihi wasallam. الشفاعة. Minta syafaat, يطلبون الخير. minta kebaikan, يطلبون المرافقة للرسول. minta untuk sentiasa berdampingan bersama دائما Nabi Muhammad. يريدون يأخذون من النبي صلى الله عليه وسلم. Mereka sentiasa meminta dan mengambil daripada Nabi Muhammad ماذا sallallahu alaihi نحن wasallam. نعطي النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ Bila kita nak bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, أقل شيء نعطي النبي محمد الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. minimal kita bagilah salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu نرسل alaihi wasallam. الصلوات إلى النبي محمد صلى الله Kita عليه وسلم. kirimkan salawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi فتأتينا wasallam. البركات من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Maka kita akan mendapatkan berkah daripada Nabi Muhammad إذا sallallahu alaihi صلينا wasallam. على النبي محمد صلى الله Kalau عليه وسلم kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu نتبادل alaihi wasallam, البركة. kita akan bangun tidur, مباشرة نذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. kemudian terus kita ingat kepada Nabi Muhammad عند sallallahu alaihi الموت wasallam. يكون كذلك. Begitu juga ketika kita nak tidur. إذا جاءنا الموت
Atau begitu juga ketika kita nak mati, وإذا ملك الموت يأخذ أرواحنا ketika ruh kita nak dicabut, عند الموت محمد 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 kita ingat dan sebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi كما wasallam. حصل للصحابة الكرام Sama sebagaimana yang terjadi oleh sahabat Nabi Muhammad. سيدنا بلال بن أبي رباح Sayyidina Bilal bin Abi Rabah, كان يقول عند الموت ketika dia nak meninggal, dia mengucapkan, وطرباه وطرباه wa taraba, alangkah bahagianya, alangkah غدا ألقى gembiranya. الأحبة محمدا وحزبه. Besok aku akan berjumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang mencintai Nabi وكان Muhammad. سيدنا أبو بكر الصديق Dan ketika itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, عندما مرض الموت ketika beliau sakit sudah nak كان meninggal, يقول لأولاده ولأقاربه Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq memberikan ucapan kepada keluarganya dan anak-anaknya, إذا أنا مت في ليلتي هذه kalau aku meninggal pada malam ini, لا تؤخرونني إلى الصباح jangan engkau tunda aku sampai besok pagi. بسرعة غسلوني كفنوني دفنوني صلوا علي. Terus cepat mandikan aku, kafankan aku, salat kepadaku. إذا أنا مت في الصباح Dan kalau aku meninggal pada pagi hari, لا تؤخرونني إلى المساء jangan engkau tunda aku sampai petang nanti. بسرعة غسلوني كفنوني صلوا علي وادفنونني. Cepat mandikan aku, bersihkan jenazah aku, kafani aku dan salati aku, terus masukkan ke فقالوا dalam kubur. لماذا هذا يا خليفة رسول الله؟ Kemudian keluarga tadi bertanya, kenapa macam ni wahai Khalifah قال Rasulullah? إني مشتاق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Karena aku مشتاق إلى rindu رسول baginda الله. Nabi Muhammad sallallahu alaihi لا wasallam. تؤخروني أبدا مباشرة موت دفن ألقى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Jangan pernah tunda aku meninggal, terus masuk tanam dalam kubur sebab aku nak jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. هكذا نحن نصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Begitu juga kita kena bersalawat ke atas Nabi Muhammad ونفرح sallallahu قلب alaihi النبي wasallam. محمد صلى الله عليه وسلم. Kita gembirakan hati Nabi Muhammad وندخل sallallahu alaihi السرور على wasallam. قلب النبي صلى الله Dan عليه kita وسلم. berikan kesenangan di hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan 3 perkara. أسهلها Yang paling ringan, الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. salawat dan salam ke atas Nabi Muhammad ونحن sallallahu نمشي alaihi ونحن wasallam. نسير صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Setiap kita jalan, sentiasa lisan kita mengucapkan salawat ke atas Nabi Muhammad. بعد ذلك Kemudian selepas itu نحيي سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. kita hidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad قبل sallallahu alaihi الطعام wasallam. قبل المنام عند الخروج. Sebelum makan, sebelum tidur, sebelum keluar rumah. ثم نحضر في مجالس دعوة النبي محمد ونشارك في دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Kemudian hadir di majlis-majlis yang disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikut mengimarahkannya. اللهم أمدنا من امدادات نبيك محمد. آمين. وأمدنا من شفاعة نبيك محمد. آمين. وأمدنا من حنان نبيك محمد. آمين. وأمدنا من تعرفات نبيك محمد. آمين. وأمدنا من رحمات نبيك محمد. آمين. وأمدنا من إرث نبيك محمد. آمين. وأمدنا من إيثار نبيك محمد. آمين. وأمدنا من تقريب نبيك محمد. آمين. وأمدنا من توجيه نبيك محمد. آمين. اجعل لنا من هذا النبي الكريم حنان. آمين. اجعل لنا من هذا النبي الكريم رافة. آمين. اجعل لنا من هذا النبي الكريم منزلة. آمين. اجعل لنا عند هذا النبي الكريم محبة. آمين. اجعل حصتنا من محبته أكبر حصة. آمين. واجعل حصتنا من شفاعته أكبر حصة. آمين. واجعل حصتنا من رحمته أكبر حصة. آمين. اجعلنا من الذين يدخلون السرور على قلب الرسول. آمين. اجعلنا معه في الدنيا والآخرة. آمين. واجعل أولادنا وأولادهم معهم في الدنيا والآخرة. آمين. اجعلنا وأهالينا معه في الدنيا والآخرة. آمين. اجعلنا من أنصار النبي محمد في هذا الزمان. آمين. اجعلنا من مداح النبي محمد في هذا الزمان. آمين. اجعلنا من خدام النبي محمد في هذا الزمان. آمين. اجعلنا من أنصار النبي محمد في هذا الزمان. آمين. اجعلنا من أشياع النبي محمد في هذا الزمان. آمين. اربطنا بنبيك المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. آمين. اجعلنا من الذين يدخلون السرور على قلب الرسول. آمين. اجمع قلوبنا على محبة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. آمين. اللهم أمدنا من هذه الإمدادات. آمين. وارعنا بالعنايات والرعايات. آمين. واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. آمين. واجعل قبورنا روضة من رياض الجنة. آمين. واجعل النبي محمد حاضر عند قبض أرواحنا آمين. كما كان حاضرا عند قبض أرواح الصحابة والتابعين. آمين. اجعلنا معه في الدنيا والبرزخ والآخرة. آمين. مزق الحجب بيننا وبين نبينا محمد. آمين. واطوي مسافة البعد بيننا وبين نبينا محمد. آمين. وارفع الغفلة عن قلوبنا بيننا وبين نبينا محمد. آمين. اجعلنا من الذاكرين للنبي محمد. آمين. والمحبين للنبي محمد. آمين. والمحبوبين للنبي محمد. آمين. واجعل شهر ربيع الأول فرحا للمسلمين. آمين. واجعله سرورا للمسلمين. آمين. واجعله فرجا للمسلمين. آمين. واجعله هدايات لغير المسلمين. آمين. انشر هذا الدين العظيم في المشارق والمغارب. آمين. واجعلنا والحاضرين قرة عين لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم. آمين. اجعل كل واحد منا وأهله قرة عين لنبيك محمد. آمين. يفرح منه النبي محمد. آمين. ويسر منه النبي محمد. آمين. ويسر خاطر النبي محمد. آمين. أمدنا من هذه الإمدادات. اللهم آمين. عنا على ما طلبتهن. آمين. ووفقنا لما يرضيك عنا. آمين. وما سألناك من الخيرات فاعطنا. آمين وما يا لم رب. نسألك فابتدئنا. آمين. اكرمنا من خير ما سألك عبدك ونبيك وحبيبك سيدنا محمد. واعذنا من سعادك منه عبدك ونبيك وحبيبك سيدنا محمد. وعبادك الصالحون. واجعل هذه البيوت بيوت الأنوار. آمين. بيوت الأسرار والرحمات آمين. والبركات آمين. والخيرات. واجعل آمين. بيوتنا أجمعين بيوت الأنوار والرحمات. آمين من يا دخل رب. إليها اربطه برباط نبيك المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. آمين. واجعلنا مسعودين في الدنيا مسعودين في البرزخ
برزخ مسعودين في آمين يا الآخرة رب. أبد آمين. الآبدين ودهر الداهرين. آمين. وارزقنا مرافقة النبي الكريم في أعلى آمين. جنات الخلد بكرمك وجودك يا أرحم الراحمين. آمين. واحفظنا من كل عمل يكدر خاطر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، آمين. ومن كل عمل لا يفرح قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. آمين. اجعلنا مربوطين بهذه الأنوار والنعايات آمين. والرعايات آمين. ظاهرا وباطنا، وانزل آمين. علينا البركات وعم آمين. الهدايات هذه البلاد وسائر آمين بلاد يا رب. المسلمين. اجعلنا آمين. من عبادك الصالحين وحزبك آمين. المفلحين وولاة آمين. المتقين. آمين. وارزقنا واخواننا الحاضرين والدين والغائبين طول العمر في اكمل الطاعات آمين يا واسعاد رب. الدارين في عافيه وسلام. آمين. آمين. وهب لنا حقيقه الايمان بك حتى آمين. لا نرجو ولا نخاف ولا نحب احدا سواك. آمين خلقنا يا رب. باخلاق نبيك محمد وادبنا بادابه آمين يا مع رب. كمال التواضع والانكسار والخيرات آمين. والرحمات يا ارحم الراحمين. آمين. وحسن الخاتمه عند الموت في عافيه وسلامه. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة.